Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung ke tingkatan 5. Tingkatan 4 kita dah habis dan kita akan pergi ke bab 1. Dan bab 1 untuk tingkatan 5 adalah keseimbangan redox. Okey, jadi dalam apa kata kunci dalam bab ni? Ejen pengoksidaan, ejen penurunan, anode, elektrolisis, katod, keadaan pengoksidaan, keupayaan elektrod piawai, pengaratan pengoksidaan, penurunan sel notasi dan tindak balas redox. So jadi pastikan kamu tahu apakah maksud-maksud kata kunci ni di hujung bab ini nanti. Okey, kita pergi satu-satu. Bunga api mengandungi bahan api, ejen pengoksidaan dan ejen pewarna. Bahan api terbakar dan mengalami pengoksidaan untuk menghasilkan sejumlah besar gas. Bahan api yang biasa ialah karbon dan sulfur. Jadi bahan ini terbakar untuk membentuk gas karbon monoksida, gas karbon dioksida dan sulfur dioksida. Ejen pengoksidaan pula membekalkan oksigen untuk membantu bahan api terbakar dengan cepat. Ejen pengoksidaan juga ialah bahan yang mengandungi banyak oksigen. Okey, bahan yang biasa digunakan dalam bunga api ialah kalium nitrat, barium nitrat dan sebagainya lah yang kamu tengok dalam tu. Jadi di sini kamu nampak betapa pentingnya ejen pengoksidaan. Untuk apa? Membekalkan oksigen. Membekalkan oksigen. Okey, sementara itu ejen pewarna pula ditambah untuk menghasilkan warna-warna terang yang membuat cahaya bunga api begitu menarik. Warna yang dihasilkan ini bergantung pada ion logam yang hadir. Seperti ini ejen pewarna yang digunakan lah. Strontium karbonat warna merah, barium nitrat warna hijau, natrium klorida kuning, kuprum klorida warna biru. Apabila bunga api dibakar, tindak balas redox berlaku. Okey, bahan api seperti sulfur atau arang teroksida dan ejen pengoksidaan seperti kalium nitrat diturunkan. Serbuk bunga api ialah campuran kalium nitrat, arang dan sulfur. Okey, nanti kita akan pergi tengok apakah sebenarnya pengoksidaan itu dan apakah penurunan itu. Okey, kamu pernah tengok ni roket, bagaimana roket ni dilancarkan ke angkasa, dan sebenarnya untuk menghasilkan daya tujahan, pembakaran akan dibuat kan. Proses pembakaran ni lah. Okey, bila mana dia terbakar sahaja, iaitu bahan bakar ditambahkan dengan oksigen, lalu berlakulah pembakaran kan, maka hasillah daya tujah menolak roket ni ke atas. Okey, tindak balas pembakaran merupakan satu contoh tindak balas redox. Apakah dimaksudkan dengan tindak balas redox? Okey, tindak balas redox ni ialah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Jadi tindak balas redox ni dia dua-dua berlaku, pengoksidaan dan juga penurunan. Okey, jadi apa yang berlaku sebenarnya? Apa semasa berlaku tindak balas pengoksidaan ni? Okey, sebenarnya dia melibatkan tindak balas yang mana melibatkan oksigen lah. Okey, mana kamu akan tengok dalam pengoksidaan ni apa dia, sama ada penambahan atau kehilangan oksigen, ataupun pemindahan elektron, ataupun penambahan atau kehilangan hidrogen, perubahan nombor pengoksidaan. Okey, penurunan dia yang hidrogen ni, manakala tindak balas pengoksidaan ni dia melibatkan oksigen. Okey, jadi redox ni dalam bahasa Inggeris. Redox ni sebenarnya dua perkataan. Itu reduction, penurunan, oxidation adalah pengoksidaan. Jadi dia sambungkan dua ni, reduction, oxidation ni menjadi redox. Okey, jadi kita tahulah bila mana dikatakan redox ni, dia adalah dua proses yang berlaku dalam satu masa, iaitu
pengoksidaan dan juga penurunan. Kan? Okey. Okey, pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan oksigen. Tidak balas redoks yang berlaku antara magnesium dan karbon dioksida CO2 dalam gambar foto 1.1 menghasilkan magnesium oksida. Okey, kamu kena tengok ni ya, ini pembakaran pita magnesium dalam ais kering. Okey, tidak balas antara magnesium yang mana kamu dapat tengok bahawa apa yang berlaku, yang mana tidak balas pengoksidaan ni dia berlaku apabila satu bahan tu tidak balas mengalami penambahan oksigen. Jadi tidak balas pengoksidaan ni ialah dia ditambahkan oksigen kepada dia. Kamu nak faham senang saja. Pengoksidaan ni maksudnya kalau Mg magnesium tu dia ditambahkan oksigen pada dia dah jadi magnesium oksida. Itulah tindak balas pengoksidaan, yang mana sesuatu bahan ataupun logam ni dia menerima oksigen. Okey, kalau apa yang dimaksudkan dengan penurunan? Penurunan ni ialah dia kehilangan oksigen. Maksudnya daripada magnesium oksida ni dia jadi magnesium sahaja. Dia tak ada, dia dah dibuang dah dia punya oksigen dia. Itu penurunan. Ini cara mudah nak faham Okey, bila mana kita tengok satu mana tindak balas ni. Okey, magnesium tambah dengan karbon dioksida, kemudian dia dibakar kan. Kamu akan dapat tengok apa jadi. MgO ni apa dia? Magnesium oksida. Apa yang bertambah? Oksigen bertambah. Jadi ini mengalami magnesium ni mengalami apa dia? Pengoksidaan. Okey, karbon dioksida kamu tengok sini, selepas dia tindak balas apa berlaku? Dia kehilangan oksigen. Jadi dia adalah kehilangan oksigen, jadi dia adalah penurunan. Okey. Bahan dioksidakan magnesium. Magnesium mengalami penambahan oksigen. Okey, bahan yang diturunkan karbon dioksida. Sebab apa? Karbon dioksida mengalami kehilangan oksigen. Itu je kata kunci dia. Bertambah oksigen, hilang oksigen. Okey, ejen pengoksidaan. Apakah ejen pengoksidaan yang menyebabkan pengoksidaan itu berlaku? Karbon dioksida. Maksudnya dia inilah yang menyebabkan magnesium ni dapat oksigen. Ejen penurunan, magnesium. Okey, ejen penurunan, magnesium. Sebab apa? Sebab magnesium ni lah menyebabkan karbon dioksida ni hilang oksigennya. Jadi dia dianggap sebagai ejen penurunan. Jadi ejen ni dia yang menyebabkan, dia yang menyebabkan. Kalau macam ni, okey, dia tu sendiri, itu magnesium ni mengalami pengoksidaan, tapi dia yang menyebabkan karbon dioksida ni hilang oksigen. Jadi kita anggap dia sebagai ejen penurunan. Karbon dioksida ni dia mengalami penurunan sebab apa? Dia hilang oksigen. Di hujung sekali kan tengok ni, dia hilang oksigen kan, tapi dia dah menyebabkan magnesium ni dioksidakan. Jadi dia disebut sebagai ejen. Ejen ni penyebab lah, pelaku kan. Jadi katakan ejen tu lah. Dia yang sebagai yang membuat sesuatu kerja tu. Sebab tu kita bagi dia ejen. Okey. Jadi pengoksidaan dan penurunan dari segi penambahan dan kehilangan hidrogen. Jadi dia ada takrifan lain. Ada takrifan kita kata melibatkan oksigen. Okey. Tapi takrifan kedua ni dari segi apa? Kehilangan hidrogen pula. Kamu jangan keliru lah sejak kata oksigen, sejak kata hidrogen. Dia ada beberapa takrifan lah. Untuk kita memahami sesuatu tindak balas tu, dia ada beberapa penerangan. Yang ni okey, dia melibatkan kehilangan oksigen, menambah oksigen. Itu dari segi kalau ada sesuatu tindak balas tu dia ada oksigen. Kalau tidak balas tu tak ada oksigen, kita nak cakap mana satu. Jadi
dia untuk tindak balas yang menggunakan hidrogen ni lain pula. Okey, tindak balas pengoksidaan berlaku apabila satu bahan tindak balas mengalami kehilangan hidrogen. Jadi hidrogen ni dia terbalik dengan oksigen lah. Kalau hidrogen tu dia hilang, dia tu daripada asalnya logam tu ada hidrogen, tapi disebabkan tindak balas tu dia hilang hidrogen. Itu pengoksidaan. Okey, kalau tindak balas penurunan pula, dia daripada asalnya ataupun logam tu tak ada hidrogen, tapi ditambah pula hidrogen ke dia di hujung proses tindak balas tu, maka dia mengalami penurunan. Okey, jadi kamu kena faham kalau dalam satu tindak balas tu ada oksigen, kita menggunakan oksigen, takrifan dia lain pula. Kalau sesuatu tindak balas tu tak ada melibatkan oksigen ni, jadi kita takrifan dia pula mengenai hidrogen lah. Okey, ini adalah contoh dia bagi pada kita. Mana kamu tengok hidrogen sulfida tambahkan dengan klorin, apa kita dapat? Mana sulfur ni dia akan tukar jadi sulfur. Kemudian apa dia ni? 2 HCl. Kamu nampak klorin ni dia dapat H ni. Jadi bila mana dia dapat H, maksudnya dia ada penambahan H. Dia penambahan hidrogen. Bila mana dia ditambahkan hidrogen, dia mengalami penurunan. Jadi di sini apa dia? Ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan. Ejen penurunan mana satu? Ejen penurunan ni lah, dia lah menyebabkan klorin ni diturunkan. Ni hidrogen sulfida ni lah sebagai penurun, ejen penurunan. Tapi dia sendiri mengalami pengoksidaan. Dia sendiri mengalami pengoksidaan. Yang mana sulfur ni dia kehilangan oksigen. Dia kehilangan hidrogen. Sorry tak boleh lupa lagi oksigen. Okey, yang ni dia kehilangan hidrogen. Jadi dia mengalami pengoksidaan. Jadi di sini manakah ejen pengoksidaan? Klorin lah ejen pengoksidaan. Okey, di sini kita dapat tengok bahawa apa-apa dalam sesuatu tindak balas yang ini tidak melibatkan oksigen yang mana dia ditambahkan oksigen. Dia ditambahkan hidrogen. Jadi dia adalah penurunan. Dia dihilangkan hidrogennya. Dia mengalami pengoksidaan. Jadi ini untuk takrifan untuk sesuatu tindak balas yang tidak ada oksigen lah. Yang tidak melibatkan oksigen, dia melibatkan hidrogen. Okey. Kemudian ada lagi takrifan yang mana dia menggunakan elektron. Elektron, perpindahan elektron. Bila mana ada pemindahan elektron, satu tindak balas tu berlakunya tindak balas elektron. Contoh dia bagi sini adalah magnesium tambah dengan oksigen. Dia jadi magnesium oksida. Okey, jadi di sini dalam tindak balas ni ada pemindahan elektron. Ada pemindahan elektron. Okey. Pembakaran magnesium dalam oksigen menghasilkan magnesium oksida. Magnesium oksida MgO ni ialah sebatian ion yang terbentuk apabila elektron dipindahkan daripada logam kepada bukan logam. Jadi magnesium ni dia memindahkan elektronnya kepada bukan logam. Magnesium tu logam. Oksigen tu apa? Gas. Jadi dia pindahkan elektron daripada logam ni dipindahkan kepada gas ni. Bila mana berlaku pemindahan ni, okey, maksudnya apa dia? Dia mengalami pengoksidaan. Okey, tindak balas pengoksidaan berlaku bila satu tindak balas kehilangan elektron. Kat sini siapa dia yang kehilangan elektron? Ni, magnesium dia kehilangan elektron. Dia akan pindahkan kepada oksigen. Tindak balas penurunan berlaku apabila suatu bahan tindak balas menerima elektron. Siapa dia yang terima elektron? Ni. Jadi di sini dalam tindak balas ni mana satu yang menerima elektron? Oksigen. Oksigen diturunkan. Oksigen diturunkan. Sebab apa? Dia menerima elektron. Ini untuk takrifan dari segi penerimaan elektron atau pembuangan elektron.
Jadi di sini apabila melibatkan penambahan ataupun pengurangan elektron, kamu kena faham di sini ya. Okey, kamu tengok ni. Bukan semua tindak balas redox dapat diterangkan berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen atau hidrogen. Maksudnya bukan semua kita nak takrif peroksidaan mesti diterima oksigen, okey, ataupun dia buang hidrogen. Tak, bukan semua tindak balas melibatkan dua ni. Bukan semua tindak balas melibatkan dua ini sahaja. Ada tindak balas yang tidak melibatkan hidrogen, ada tindak balas tidak melibatkan oksigen. Jadi macam mana kita nak terangkan pula? Okey, jadi sejak penemuan elektron, J.J. Thomson pada tahun 1897, ahli kimia mula menggunakan konsep pemindahan elektron untuk menerangkan tindak balas redox. Banyak tindak balas redox dapat diterangkan dengan menggunakan konsep pemindahan elektron. Okey, pemindahan elektron dalam tindak balas redox dapat dijelaskan dalam setengah persamaan berikut. Jadi persamaan ni kita separuhkan dia. Ialah kalau persamaan asal Mg tambah oksigen, kamu akan dapat MgO, betul tak? MgO. Sini kamu nak simbangkan tambah 2 sini. Ini persamaan penuh. Nak separuhkan dia, kamu buat macam ni lah. Mg, dia akan jadikan Mg dalam yang sini, Mg ni sudah pun jadi Mg2+, kan? Okey, sebab apa? Dia yang membekalkan elektron. Dia yang bagi elektron, kan? Okey, setengah persamaan tindak balas penurunan oksigen tambah dengan elektron. Oksigen tambah elektron ni, 4 elektron ni dia akan dapat dia akan jadi oksigen, dia terlebih elektron pula lah, oksigen. Macam tu. Okey, bila mana kita nak samakan ni, kita tambahlah 4 sini, 4i 2o. Okey, jadi sini kita nak cerita kepada kamu macam mana kita nak buat persamaan pengoksidaan, yang mana pengoksidaan ini, okey, kalau Mg 2Mg sama dengan ni Mg, dia akan dalam tambah 2 oksigen itu. Okey, jadi di sini pentinglah untuk kamu nak menseparuhkan sesuatu tindak balas tu. Okey, dalam tindak balas tu, magnesium tambah dengan oksigen, dia akan jadi MgO, magnesium oksida. Jadi macam mana kamu nak samakan, sama ratakan persamaan ni, maksudnya seimbangkan. Jadi sini kamu tambah sini 2, kan? Lepas tu kemudian kamu akan tambah 2 lagi sini. Jadi sini 2 Mg, sini pun 2 Mg. Sini 2 oksigen, ni pun 2 oksigen. Okey, dah seimbang. Sekarang ni macam mana kamu nak menseparuhkan tindak balas ni? Okey, dalam eksperimen ni kamu tengok Mg dia kita tak ambil lah. Oksigen ni kita tak ambil. Okey, kita pergi sini. Sini jadi Mg, tapi untuk yang sebelah ni Mg ni dah jadi 2+. Mg tu dah jadi 2+. Okey, tambahkan dengan apa? Apa yang dia hilang tadi? Dia kehilangan elektron. Berapa dia hilang? Berapa elektron yang dia hilang? Kalau kamu tengok situ, berapa elektron dia hilang? Dia kehilangan 2 elektron. Kan? 2 elektron. Okey. Jadi kamu pun mungkin tertanya pada saya, bagaimana magnesium ni kehilangan 2? Apa yang macam mana saya boleh tulis magnesium tu 2? Kan? Dia hilang 2 elektron. Itu yang saya rasa yang kamu tertanya-tanya jugalah. Kan? Okey. Jadi penting juga kamu kena ingat balik dalam jadual elemen tu, di manakah letaknya magnesium. Kamu ingat balik di mana letaknya magnesium. Cuba kamu buka dalam table of element. Okey.
Okay, jadi saya nak ulang kaji balik lah, nak ingatkan kamu semula. Takut kamu lupa dan kamu tertanya-tanya macam mana saya menseparuhkan ni. Macam mana saya tahu magnesium tu jadi 2, jadi 2 plus atas tu. Okey, jadi kamu ingat balik di manakah kedudukan Mg? Sini. Kan? Sini. Dan berapakah nombor protonnya? Ini nombor proton. Nombor proton dia 12. Kan? Jadi kamu jangan tengok bawah ni. Bawah ni nombor jisim atom relatif. Tengok yang atas dia 12. 12 ni macam mana saya melukiskan dia punya atom ni? Kamu ingat lagi, ini nukleus 1, 2, ini elektron dia. Okey, proton sama dengan bilangan elektron. Kan? Berapa banyak proton, banyak tu lah elektronnya. Okey, 2. Dah pakai, dia ada 12. So 2 dah pakai. Tinggal lagi 10. Yang sini muat 8 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang petala kedua. Mana dah jadi 10. Jadi tinggal lagi 2. 2 ni adalah di petala valence. Di petala yang terakhir sekali. Ada 2. Jadi sini dia 2 elektron. Dia 2 elektron. So dalam tindak balas ini, dia ada 2 elektron. Elektron ni bersifat apa? Bersifat negatif. Charge dia negatif. Okey, dalam tindak balas ini, MgO tu, dalam tindak balas ni, dia telah memindahkan elektron ni. Pergi ke mana? Pergi kepada oksigen. Jadi dalam tindak balas ini, dia telah kehilangan elektron. Jadi bila mana dia ada 12, okey, elektron ada 12. Dia tolak, jadi tinggal 10 elektron. Dia jadi 10 elektron. 10 elektron ni maksudnya dia dah bila mana dia kehilangan negatif, dia dah hilang negatif dia ni. Jadi dia akan jadi apa dia? Dia kehilangan 2 elektron. Elektron tu dah bagi kepada oksigen. Jadi kita seimbangkan balik, dia akan dapat apa? Dia ibaratnya dia telah apa? Dia charge dia menjadi 2 plus. 2 plus. Sebab apa? Dia kehilangan 2 elektron. 2 charge negatif dia hilang. Jadi yang lebih kat sini protonnya pula. Okey. Kita ingat balik, protonnya pula ada berapa? Protonnya ada 12. Proton dia 12, elektron dia pun ada 12. Kamu kena ingat ni bilangan proton. 12 ni bilangan proton. Proton dia 12. Lagi, kalau proton 12, elektron pun 12. Proton 12, maka elektron pun akan jadi 12 juga. Dan dua-duanya bercas. Proton ni dekat tengah-tengah ni dia charge positif. Positif 12. Positif 12. Dan kamu tadi kat luar ni pun elektron negatif 12. Negatif 12. Dia sama bilangan dia punya bilangan proton 12, bilangan elektron 12. Tapi bila mana berlaku tidak balas ni, magnesium ni akan bagi elektron ni kepada oksigen. Dia bagi 2. Dua-dua dia bagi. Jadi bila mana dua-dua dia bagi, apa kelebihan proton di sini? Dia terlebih 2 proton. Dia akan jadi 2 proton. 2. Yang mana 12 proton tolak dengan 10 elektron. Jadi dia masih lagi dia akan jadi bercas 2 plus. Bercas 2 plus. P charge plus ni saya mana dapat plus ni? Plus ni plus proton ni. Charge positif proton tu. Ni positif proton. 2 maksudnya 2 yang hilang. Jadi yang terlebih di sini adalah proton. Proton tu lebih 2 dan 2 tu bercas positif. Sebab itulah magnesium tu dia jadi 2 plus. Dalam tidak balas ni dia jadi 2 plus. Okey. Kamu tanya saya lagi apa lagi? Nak tahu kenapa dia jadi MgO sahaja? Kenapa MgO sahaja ni cikgu? Kenapa tak jadi 2? Mungkin
1 plus. Tak, kamu kena ingat bila mana kamu nak buat ni kan, kamu kan sini O tu sendiri 2 negatif, Mg ni 2 positif. Kan kita dah belajar, ni 2 ni turun sini, 2 ni turun sini. Jadi Mg 2 O2, potong-potong jadi MgO. Jadi saya harap kamu ingat balik yang saya dah terangkan pada bab tingkatan 4. Sebab tu penting kamu kena ingat tingkatan 4 punya. Barulah faham apa yang nak menseparuhkan tindak balas tu tadi. Okey, jadi dalam penerangan kepada tindak balas ini kita terangkan sikit lagi supaya kamu memahaminya. Okey, bahan dioksidakan apa dia? Magnesium. Ini mana sebab apa? Dalam tindak balas ni dia kehilangan elektron. Jadi dialah yang dioksidakan. Kan? Kemudian bahan yang diturunkan, siapa dia? Oksigen. Sebab apa? Dalam tindak balas ni dia menerima elektron. Jadi dalam tindak balas ini, dalam pentakrifan ini, pentakrifan redox ni, dalam tindak balas ni kita akan beritahu siapa yang menerima elektron, dialah yang mengalami pengoksidaan. Siapa yang menderma elektron, dia mengalami pengoksidaan. Siapa yang terima elektron, maksudnya